Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, saya tahu pada musim ni ramai yang sibuk pergi kempen, dan ialah raya setahun sekali pun orang sibuk kan. Ini kan pula pilihan raya 5 tahun sekali dan ramai orang yang sibuk. Dan pilihan raya ini sebenarnya kalau orang di universiti, mereka boleh buat macam-macam bidang, boleh tulis tesis pasal pilihan raya di dalam berbagai-bagai bidang. Seni pilihan raya, lukisan pilihan raya, kartun pilihan raya, penipuan pilihan raya, dan macam-macam. Kerana saya masih ingat masa saya di Oxford, masa buat fellowship, ada wakil, ada satu seminar tentang, kebetulan masa saya pergi itu, musim itu OSIS, Oxford Center for Islamic Studies, dia buat siri dia bagi setiap semester dia tu, dia ada setiap term dia tu, dia ada tema-tema tertentu. Tema masa saya baru semester pertama saya pergi tu ialah tentang Arab Spring, tentang kebangkitan Arab, ataupun tentang Rabiul Arabi, spring, musim spring Arab. Okey, semua perbahasan tentang kebangkitan Arab, dan semua college macam-macam orang kan jemput daripada Egypt, mari bercakap, semua mari bercakap. Antara orang yang mari bercakap tu, mereka bercakap soal kesenian semasa revolusi Arab, revolusi Mesir. Kartunnya, lukisan di dindingnya, conteng-conteng di dinding, kartun yang keluar dalam surat khabar, semua tu boleh menggambarkan cara fikir orang, manusia yang ingin menumpaskan satu kuasa, dan orang di universiti buat kajian, boleh tulis tesis. Walaupun pelakon-pelakon yang masuk dalam tesis tu mungkin seorang yang lepasan SPM, ya, tak pernah tengok tesis pun, tapi boleh memberikan kesan kepada perubahan dalam sebuah negara. Sekarang musim pilihan raya, dan sebenarnya macam-macam kalau kita boleh tengok seni dua-dua belah pihak. Seni berjaga sampai pukul 4 tak sembahyang subuh, kempen sama peti-peti ni, kadang-kadang harap-harap mengaji, dok sikit kan. Tadi calon Barisan Nasional Dr. Mazlan, dia datang ke rumah saya, media pada kita pengundi, siapa saja datang kita terima. Cuma calon PKR kita tak nampak. Jadi dia bagi pandangan-pandangan dia di sudut dia kan, sebagai orang bekas tokoh PAS kawasan ni. Saya kecil-kecil ingat-ingat dia ni PAS. Saya pergi ke Jordan
dapat beasiswa Kementerian Pendidikan. Dr. Mazlan ni adalah grantor saya, dia punya penjanjian nak dapat beasiswa. Jadi lama lah. Masa saya kecil-kecil duduk di Kolej Islam, duduk di Al-Irsyad, kita selalu buat tamrin dengan kawan-kawan, selalu jemput dia untuk tolong cari tempat. Dia bagilah surau kat Simpang 3 tu, kadang-kadang surau tempat lain yang mana tempat-tempat yang dia kenal, dan dia akan bagi bayaan dia sikit, dan dia akan bagi slot dia sikit ceramah dia. Dulu ada 2-3 orang ustaz-ustaz yang agak terkenal dengan usrah, yang daripada Pakistan, daripada yang terpengaruh dengan jamaat Islami dan seumpama. Dr. Mazlan ni dia aktif. Jadi saya kecil masa tu, dia bawa saya pergi, dan saya dengar dialog sunnah Syiah yang pertama. Satu orang Syiah daripada Indonesia datang ke Malaysia, berdialog dengan Ustaz Rais Rambawa, saya ingat masa tu. Tapi saya ingat Ustaz Rais bukan bidang dia lah. Jadi Syiah ni nampak macam pandai lah, sebab dia bercakap. Jadi Dr. Mazlan antara orang yang bawa saya pergi dengar. Jadi dia pas, sepanjang saya tahu dia pas. Tiba-tiba dia BN. Itu satu fenomena yang menarik juga. Politik berubah. Politik berubah. Okey. Bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Bab apa yang dikata dan dilakukan oleh orang yang buat perkara yang dilarang. Orang yang buat, bila dia buat perkara yang dilarang oleh syarak, apa yang patut dia kata? Qala Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu ini diganggu, diusik, diwaswaskan, diselewengkan oleh syaitan dengan satu perkara, satu godaan, maka hendaklah kamu fasta'iz billah, kamu berlindung dengan Allah. Kamu berlindung dengan Allah. Syaitan dia boleh masuk dalam beberapa perkara. Dia boleh masuk dalam gangguan fikiran kita, sehingga kadang-kadang kita mula akan bertanya persoalan-persoalan tentang, mungkin sehingga kepada peringkat akidah. Dia tanya, ada orang dia was-was. Hatu teruklah penyakit was-was. Sebab tu Nabi larang was-was. Nabi ajak dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, pasal syaitan ni boleh was-was orang. Bila dia buang air kecil, dia duk rasa air kecil dia merecit semua baju dia. Dia jadi kacau fikiran dah. Jadi sebab tu Nabi suruh renjis di baju kita. Bila renjis tu kita tak nampak lah, kita tahu ayak yang kita renjis tadi. Tidak sekali dia tengok, macam ayak kencing aku tadi ni. Dia duk kacau fikiran dah. Sat semayang, sat masuk pula syaitan. Syaitan. Sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi dia ada kitab Zammul Muwaswasin. Dia orang yang was-was, kutukan kepada orang yang was-was. Ulang ambil wudu, ulang takbir. Sehari lepas mandi wajib, duk dia kata mandi wajib tak sah pula. Keluar syaitan. Dia was-was. Sebab tu kita kata qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswas. Kita minta jauh dari was-was. Tapi syaitan dia boleh goda kita sehingga kita mungkin
Tiba-tiba kita terlintas, betul ke Allah ada? Mungkin. Maka masa tu kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Karena Quran kata apabila kamu diganggu oleh syaitan, diwawaskan oleh fasta'iz billah, maka kamu kena minta lindung dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dalam perbuatan kita, sehingga ahli-ahli psikologi bahas tentang ada manusia yang boleh sampai peringkat diganggu syaitan. Dia tak kata syaitan, dia boleh ada 2 watak dalam diri dia. Satu watak dia sehingga dia bagaikan tak kenal antara watak satu sama lain. Bila dia jadi watak satu lagi tu, dia tak kenal watak pertama dia. Dia split personality. Dia ada dua macam 2 orang dalam badan dia. Maka kita boleh tengok dia begitu bagus, lunak, baik. Tiba-tiba jangan heran, dia juga mungkin seorang pembunuh. Ini tuan-tuan boleh pergi kaji, baca tentang macam mana syaitan boleh was-waskan manusia. Dia tak sebut was-was lah ahli psikologi, tapi bagaimana kemungkinan untuk manusia apabila dia diganggu oleh syaitan sehingga dia timbul berbagai-bagai perkara di dalam fikirannya. Dia mungkin buat satu benda yang salah sehingga dia bertindak dengan tindakan yang salah. Agama kata bila mari lintasan tu nak buat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mungkin kaki dah duduk semayang, tapi orang hak baru semayang kadang-kadang terlintas, hari ni tak semayang sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-was. Dan insan, tak ada insan yang terlepas daripada salah dan silap. Dan tidak ada insan yang terlepas daripada sifat kemanusiaan. Syaitan menguasai manusia dalam banyak keadaan. Manusia bila terlalu marah, syaitan boleh kontrol. Dia terlalu sedih tanpa sebab pun, yang bukan kerana Allah pun, boleh juga menyebabkan syaitan kontrol. Sebab itu orang yang selalu masru', orang yang selalu kena histeria ni, dia keadaan yang ghulu, salah satu daripada keadaan. Dia ekstrim dalam salah satu keadaan. Terlalu marah atau terlalu sedih. Syaitan main dia. Hadirin dan hadirat, manusia, sebab tu kita nak kata macam mana manusia pun dia akan ada benda yang kemungkinan dia akan marah. Hatta Nabi SAW pun dia marah. Sebab tu ada satu orang dalam riwayat Muslim, ada satu orang budak, anak yatim perempuan, Ummu Sulaim bela dia. Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, bela dia. kita tahu Anas ada adik dia Unais, kan? Dia jumpa Nabi SAW. Nabi tengok, Nabi barangkali tak tengok dia. Tengok macam kita kata, ni siapa dia ni? Kita nak sekarang, boy anak besar dah, tak sangka. Macam tu kita terkejut kan. Nabi SAW kata, laqad kabirti, kau telah besar, la kabura sinnuki. Macam nak melawak ataupun lepas cakap. Nabi kata, tak besar-besar dah ni. Orang boleh besar lah ke? Tak besar lah lepas mana ni. Nabi kata macam tu. Bila Nabi SAW kata macam tu, budak ni lari balik. Dia pergi jumpa Ummu Sulaim, dia menangis. Dia kata, Nabi doa kat dia bagi tak besar. Ummu Sulaim kalut-kalut ambil tudung pakai serebeh. Dalam riwayat kata, keluar mai cari Nabi SAW.
Dia kata, ambil Rasulullah, kesianlah ke anak yatimku. Kau doa kat dia. Nabi SAW, Nabi gelak. Nabi kata, ya Sulaim, ama ta'lami anna syarti inda Allah azza wa ala rabbi, ama ta'lami anna syarti ala rabbi. Wahai Sulaim, kau tak tahukah apa benda yang aku telah buat syarat dengan Tuhanku? Inni, kata Nabi, ishtarattu ala rabbi faqultu, aku telah syarat pada Tuhanku dan aku kata, ayyuma ahadun, Nabi kata, innama ana basharun arda kama yardal bashar aghdab kama yaghdabul bashar. Nabi kata, ya Allah, aku ni manusia. Macam mana manusia redha, suka, macam itulah aku suka. Aku kan suka macam mana manusia suka. Aku akan marah macam mana manusia marah. Fa ayyuma ahadun da'autu alaihi bima huwa laisa bi ahli, siapa-siapa saja yang aku doa kepada dia yang mana dia tu tak patut dapat doa tu, taj'aluha, kau jadikanlah ya Allah, tuhuran wa zakatan wa qurbatan minhu yaumal qiyamah, biha minhu yaumal qiyamah. Ya Allah, mana-mana saja orang yang aku doa tu tak patut bagi kat dia, jadikanlah doa itu sebagai penyembuh dia, jadikanlah doa itu sebagai zakat yang menambahkan kehidupan dia, kebaikan, dan jadikan doa itu sebagai sesuatu yang mendekatkan dia di sisi Tuhan pada hari kiamat kelak. Ni kalau Nabi kata satu benda yang dia tak layak, sekalipun Nabi, kalau dia kata benda yang kita bukan layak pergi doa, dia tak kena. Kalaulah kita ni ikut kita ingat kita ustaz, kita pergi doa kat orang, padahal aku tu tak patut kena doa tu. Kita doa rasa bangga, aku doa aku ustaz yang main. Tak ada, tak edit. Tuhan Maha Adil lah. Tak kerana kita boleh lebay orang panggil ustaz, doa kita kat orang boleh kena. Allah Ta'ala Maha Adil. Tapi Nabi kata jadikan syarat. Nabi kata, aghdabu kama yaghdabul bashar, arda kama yardal bashar, aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku redha macam mana manusia redha, aku murka macam mana manusia murka. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ni semua orang, hatta Nabi, walaupun syaitan tidak boleh mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun dia bashar, dia marah. Kita mungkin kita marah, syaitan ambil kesempatan, kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Dia ada dua qiraat, idza massahum tifun minasyaitan dalam sebahagian qiraat, ataupun ta'ifun minasyaitan juga betul. Dia dua qiraat ini betul. Orang-orang yang bertakwa, taqwa asalnya takut, asalnya letak suatu halangan. Bila kita takwa, maksudnya kita ada penghalang, halang antara kita dengan maksiat kepada Allah, halang antara kita dengan buat benda-benda, menghampiri benda yang Allah Ta'ala ni, halang kita dengan kemurkaan Allah, juga mungkin juga halang kita daripada neraka. Apabila disentuh oleh sekumpulan daripada syaitan, ataupun disentuh oleh dengan sentuhan syaitan, gangguan syaitan, tadhakkaru, lalu mereka pun ingat, fa idahum mubsirun, apabila dia ingat, maka dia pun nampak balik jalan, kembali kepada jalan yang betul, yang istiqamah, jalan yang betul. Tuhan kata orang yang bertakwa pun kena gangguan syaitan. Kalau kita kata hang ni bertakwa apa, syaitan duk kacau ni, Quran kata innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min syaitan. Orang-orang yang bertakwa apabila mereka diganggu oleh syaitan, diganggu oleh gangguan syaitan,
Itu orang bertakwa. Tambah hak tak bertakwa, setan lagi ganggu. Setan bagi orang was-was. Setan macam-macam. TV kadang-kadang memang setan. TV bagus kalau orang ada TV. Saya komplain. Satu stesen TV interview saya. Malam ni 2-3 hari ni dia main yang tu lah. Saya memang kutuk si kapal Sing. Dan juga saya timbalan Mursyidul Ampas. Pada musim pilihan raya ni, saya kata bukan satu kecerdikan duk pergi bincang isu hudud tu buat apa. Bukan nampak boleh buat pun. Kalau menang PAS pun tak boleh buat, menang UMNO pun tak boleh tak buat hudud ni. Hudud ni lama lagi. Takkan menang-menang gerakan Islam mana pun pergi potong tangan orang. Mesih 90% orang Islam tak buat. Ikhwan tu buat banyak lain benda lain lagi, bagi orang makan, bagi orang sejahtera, bagi rakyat hidup, bagi ada rumah, bagi orang semayang, bagi orang baik, selesai masalah remaja, masalah ni macam-macam akhlak orang tu banyak lagi. Cakap hudud nombor no lah. Ayat hudud satu, ayat potong tangan tu. Ayat suruh bagi makan orang miskin berapa banyak dalam Quran. Bukan kata nafikan ayat, dia nak cakap ayat hak satu tu. Masuk mai kapal Sing, mai apa? Datuk Harundin, dua orang tu pandai duk pergi berkelai dalam TV. Orang bukan Islam berbening, orang PAS berdengung. Saya kata, apa faedah mereka pergi bincang benda tu? Benda yang mereka tak boleh buat. Bincanglah benda-benda. TV3 pandai. Dia kata, telah menipu rakyat. Itu ayat. Bukan soal tipu tak tipu, tapi soalnya ialah ikut tafsiran masing-masing. Tidak ada kebijaksanaan politik. Kalau saya lah, itu parti mereka terpulang lah. Tapi kita bola orang duk bawa dekat pintu gua duk berhenti minum ayam apa. Banyak lagi benda simple lah fikir. Tajuk banyak lagi boleh bincang. Pantang orang suruh masuk TV. Kawan ni buat pernyataan panjang, kawan ni pembalai. Saya tak mau negara Islam. Cikgu ni kata kita mesti buat hudud. TV3 juga pandai. Kadang-kadang orang walaupun lama dia berpolitik. Saya bukan belah mana-mana, tapi masalah lama berpolitik. Simple benda. Dalam pilihan raya semua orang nak trap orang. Semua orang nak trap orang. Saja suara tengkok bagi orang kata. Patulah lagi. Kau ni tanya balas lagi. Stop lah. Tak boleh ke? Awak syarat jadi ustaz kena cakap pasal hudud? Katalah. Kita hudud tu salah satu benda lah dalam Islam. Banyak lagi benda nak bincang. Kami duk fikir macam mana nak bagi makan orang miskin. Bagaimana nak bagi semua rakyat dapat keadilan yang sama. Semua hak terjaga, harta-harta negara terpelihara. Semua Islam belaka tu. Oh, dia tak nampak lah. Hudud penting. Habis. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang yang apabila fa'alu fahishatan, apabila dia buat perbuatan yang fahisyah. Perbuatan fahisyah, semua dosa salah, tapi ada dosa yang memang jelas fahisyah. Sebab tu sebagian ulama kata ayat ni merujuk kepada zina. Tapi tak semesti apa saja yang fahisyah. Yang mana bila sebut kat orang
Orang kata, teruk awak teruk main teruk tu. Fahishah. Kita pun tak mau dengar, tak mau orang tahu. Fahishah. Ada juga dosa salah di sisi Tuhan, tetapi tidak kelihatan fahishah pada kebanyakan orang. Umpamanya dia pakai satu baju dan dia ada niat sombong. Dosa besar. Tapi tak nampak fahishah pada zahirnya. Ada juga amalan-amalan yang mungkin ulama khilaf tentang kedudukannya, ataupun tak termasuk dalam dosa besar. Tak termasuk dalam dosa besar. Semayang angkat mata ke atas, sebahagian walaupun ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan umpamanya. Tapi salah, tapi tidak fahishah. Yang ni fahishah. Kalau fahishah dahlah salah, keji lagi pada sisi orang lain, tak eloklah dia ni. Allah kata orang-orang yang apabila buat fahishah au zalamu anfusahum, ataupun zalim diri dia. Kadang-kadang dia zalim diri dia, kita tak tahu. Kita tengok dia puluh buat kerja satu benda, kita kata Allah kesian baguslah dia ni. Tapi dia zalim diri dia 5 tahun, 10 tahun, semua yang dia buat tu tak ikhlas, dia niat yang lain. Dia ada tujuan yang lain. Dia zalim diri dia, zalim betul. 5 tahun pi balik buat satu kerja, kita tengok pun kesian. Di sisi Tuhan kosong. Di sisi Tuhan kosong. Zalamu anfusahum. Banyak lagi sebab tu syirik, kezaliman, kerana menzalimi diri sendiri. Zakarullah, dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia minta ampun. Mereka minta ampun. Mereka ingat Allah dan mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka. Istighfar macam kita sebut, ghafar, tutup. Minta ampun dan minta Tuhan tutup dosa. Kita sebenarnya minta doa, kita tak mau orang tahu dosa kita. Kita mau Tuhan ampun, kita tak mau orang tahu dosa kita. Bukan tak mau orang tahu dosa kita di sini ni. Tak mau orang tahu dosa kita sampai akhirat ni. Pipi dia khalayak ramai, akhirat semua berimpun. Dosa tu keluar balik. Tu dia semua kawan-kawan kita, semua adik-beradik kita, semua anak-anak kita, depan Tuhan Rabbul Jalil, semua tahu. Oh leceh. Sebab tu kita minta Tuhan tutup. Hadis satarahullah fid dunya wal akhirah. Tuhan tutup dia dunia dan akhirat. Setengah orang duk fikir, janganlah kalau aku mati terbuka okey lah. Jangan. Mati pun tak mau. Fitnatul mahya wa mamat. Minta jauh fitnah masa hidup dan mati. Biar mati kita tu tutup sekali kan kita, tak ada. Bangkit kita depan Tuhan pun tak bangkit dah benda ni. Fastaghfaru li dhunubihim. Allah kata wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Siapa yang dapat ghafar dzunub, siapa yang dapat tutup dosa melainkan Allah. Allah kalau buka dosa, kita tutup macam mana pun dapat. Allah kalau tutup dosa, orang try buka pun tak terbuka. Dan mudah-mudahan Tuhan tutup. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Depa tidak berterusan di atas apa yang mereka buat sedangkan mereka tahu. Mereka tahu benda tu salah. Tapi kalau dia terusan macam mana? Terusan artinya dia tak taubat. Tapi kalau dia memang taubat, betul-betul azam, aku takkan buat dah lepas ni, kena setahun, sangkut pula. Masa hari taubat tu, taubat sungguh, bukan taubat melawak ni. Ayat mata betul-betul ni, bukan depan orang ni. Betul-betul menangis depan Tuhan. Janjilah, ya Allah, tak mau. Lepas setahun buat balik, tobat lagi. Tuhan terima tak tobat? Tuhan terima, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari sampai
Lepas buat dosa, qala ya rabbi aznabtu dhanban faghfirli. Ya Allah, aku telah buat dosa, ampunlah aku. Hadis kata, Tuhan kata, alima abdi annahu lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudhu bidzunub. Hamba aku tu bukan apa tu, pasal dia tahu dia minta ampun tu, dia ada Tuhan yang boleh ampun dosa dan ambil tindakan atas dosa. Taubatlah dia. Famakatha masya-Allah. Kemudian dia pun duduklah. Duduk lama-lama, jatuh pula. Kata lagi, wahai Tuhan, minta ampunlah. Tuhan kata lagi ke dia, hamba aku tu bukan apa, kerana dia tahu ada Tuhan yang pengampun, yang boleh mengampunkan dan yang boleh mengambil tindakan. Nabi kata, duduk lama taubat sungguh, buat pula dah. Dia bukan kata taubat nak bohong, masa taubat tu taubat sungguh. Tak tahan daulat. Pi balik ke tempat dia tu, main macam mana, kau sangkut pula dah. Taubat pula. Tuhan ulang lagi perkataan, sehingga hadis tu kita akan datang, qad ghafartu ka ya abdi fasna' ma syi'ta. Aku ampunlah engkau wahai hamba aku, buatlah taubat kat aku. Bukan Tuhan suruh buat dosa. Maksudnya manusia ni lagi hari dia taubat tu taubat sungguh. Bukan kata tak apalah aku taubat bersungguh-sungguh, tapi yang hati duk selit, ada peluang tu cerita lain lah. Dia tak ada, bukan yang tu tak ada. Memang janji tak mau buat. Tapi dia pi ikut mana kok raplah ni, tersangkut balik. Tuhan ampun dia. Tuhan ampun dia. Sebab itu agama, kehebatan agama, dia mari dalam dua benda. Dia mari dalam al-khawf war-raja, takut dan harap. Kita dengan Tuhan ni kita takut, tapi kita harap. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Bagi tahu hamba-hambaku, aku ni pengampun dan penyayang, dan bagi tahu dia sesungguhnya azabku ialah azab yang pedih. Balance. So kalau semua orang relax, tak apa, buat pi dosa, Tuhan takkan nak menanya kita. Yang ni pun orang yang salah. Tapi kalau orang kata aku dah buat dosa, tobat pun buat apa tak guna, 3 kali dah aku buat. Syaitan kata teruslah. Han nak tobat apa lagi? Han banyak kes dah. Tuhan tak mau dengar dah. Syaitan kata. Tapi kita kena kata tobat Syekh, tobat. Dia kata, hang ni kau tengok kan 2 kali dah tobat ni. Tuhan tak mau dah kat hang. Hang duk main-main dengan Tuhan. Tak ada. Dia kata, kalau hang tobat hari tu betul, Tuhan terima yang ni. Ataupun yang ni hang kena tobat betul-betul. Mudah-mudahan Tuhan terima. Allah kata, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka itulah yang mana jazaohum, balasan mereka, maghfiratun min rabbihim, keampunan daripada Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuhan sebelum tu Allah kata, sebelum saya nak cerita tentang syurga, Allah kata ni bukan cerita orang semayang. Orang semayang masuk syurga, itu biasa. Semayang masuk syurga. Orang buat ibadat kuat masuk syurga. Orang buat dosa masuk syurga. Orang buat dosa, lepas tu tobat, nyesal kat Tuhan, Tuhan kata masuk syurga. Tuhan Maha Rahman. Kita kata okey, I can forgive but I can forget, kan? Kita boleh maafkan tapi kita tidak boleh lupa, kan? Allah Azza wa Jal, lepas ayat ni Allah kata mereka itulah orang yang dimaafkan. Mereka hendaklah beribadat banyak-banyak, sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga. Terus Tuhan nampak depa hak taubat tadi tu tak mau buat dah tu, Tuhan kata masuk syurga. Memanglah kewajipan lain ada dalam agama, kena solat, kena apa, tapi nak cerita taubat tu sendiri satu pahala besar. Subhanallah, agama tak perlu confession, pi depan padri buat hengguk. Dia dulu
Dia saya baru ni saya duk sembang. Dia dalam istilah mammoth tu kot, mammoth semua mammoth tu kot orang kali kan. Dia duit, dewa duit, God and mammoth. Tuhan dan dewa duit dan duit. Institusi agama ni sepatutnya dia serve kepada manusia. Dia khidmat pada manusia. Manusia semua dapat nikmat kerana agama datang. Agama memberikan supaya menyuruh orang kaya membantu orang miskin, menyuruh orang kaya insaf, menyuruh manusia. Ini agama. Christianity asalnya, kehidupan Jesus itu ialah kehidupan satu orang yang zuhud, ascetic life, kehidupan yang zuhud. Tiba-tiba gereja-gereja jadi begitu kaya, ukiran dalam gereja emas, rakyat. Sebab tu saya sebut indulgences. Dia ada the sale of indulgences. Dia jual surat pengampunan. Ini idea yang dibuat oleh Vatican untuk dapat apa? Dapat duit. Kononnya nak bina satu building Saint Peter di Rome. Ini yang Martin Luther, mazhab Protestan, bangkit menentang gereja disebabkan dianggap penyelewengan. As soon as a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Dia kata, lagi cepat duit masuk di dalam kantung, dalam bekas, dalam tabung tu, lagi cepatlah roh dikeluarkan daripada neraka masuk ke syurga. As soon as a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Jadi semua pakat tulis nama, bagilah dekat padri, dekat bishop yang datang ni, tulislah nama bapa kau tak kesian kau, tulis nama ayah kau, pakat tulis nama. Bagi duit itu sebenarnya dia nak kumpulkan untuk kegunaan Vatican ni, yang tempat Pope tu. Ni cerita 600 tahun dulu, Martin Luther masa bangkit nak guna untuk situ. Martin Luther masa bangkit lawan, pengikut dia ramai kena bunuh. Dia kata surat itu sedekah Ramadan pula. Teringat Malaysia. Surat itu tidak mengeluarkan roh daripada neraka, tapi hanya menambahkan ketamakan golongan agama saja. Martin Luther bangkit dan menzahirkan mazhab Protestan yang hebat dalam sejarah. God and Mammon, Tuhan dan duit. Jadi timbul dewa duit ni, Tuhan ni, agama ni, akhirnya gereja emas, ukiran orang miskin, orang ramai miskin. Baju-baju yang dipakai oleh padri punya hebat kaya. Orang-orang di luar miskin terpaksa cari. Kalau ada 3 sen, dia kena bagi 1 sen kepada gereja. Agama untuk mengkayakan kelompok agama, Tuhan itu untuk kita membolot duit, ataupun Tuhan turunkan agama untuk memberikan keadilan kepada manusia. Setakat hak tolong tulis nama bulan puasa tu, Kristian buat dah. Mereka tak larat jawab, musim-musim pilihan raya. Okey. Ulaika jazaohum maghfiratun. Tuhan kata, taubat dia. Tuhan bagi balasan keampunan min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuhan sifatkan syurga mengalir bawah sungai-sungai. Tuan-tuan, sebab Quran dia gabung antara unsur perkara yang boleh dilihat dan perkara yang tak boleh dilihat.
Quran, hadis kata syurga ni la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Qalbil bashar. Mata tak pernah dengar, tengok. Telinga tak pernah dengar, terlintas dalam perasaan manusia pun tak. Punya cantik syurga ni. Tapi sungai yang mengalir di bawahnya, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannat maksudnya taman. Kebun. Jannah maksudnya sesuatu yang dilitupi. Sebab apa kita panggil kebun? Pasal dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kita panggil jin. Pasal tak nampak. Jin. So kita panggil jannah. Kalau kita nilah taman, kebun yang indah, tengok ada 4 batang pokok, dia bukan kebun. Dia mesti dilitupi dengan pokok-pokok. Jannat. Tapi hadis kata tak terlintas dalam perasaan. Tapi manusia perlu ditakribkan kepada azhan, takribun ila fil azhan, untuk didekatkan ila azhanihim, untuk kita dekatkan kepada pemikiran mereka. Bila kata indah, tak boleh nak indah. Indah apa yang indah? Kebun-kebun, padanya ada sungai-sungai yang cantik, dia dapat faham indah. Tetapi bukan seperti yang pernah kita tengok. Itu maksudnya. Pasal apa tak kata ada istana yang cantik, macam raja-raja duduk, atau ada rumah-rumah banglo, atau ada bangunan cantik macam KLCC. Allah Azza wa Jal dalam Quran memilih satu unsur yang boleh disepakati oleh semua manusia. Kalau kita kata ada dalamnya istana Minangkabau, orang Arab tak suka. Ada rumah-rumah macam rumah Arab, orang putih tak suka. Jadi satu benda yang semua orang setuju cantik, satu tempat yang menghijau, ada kebun-kebun, ada sungai yang mengalir, tempat ni memang cantik. Bangsa apa pun kata yang ni cantik. Pada zahir mata manusia, bila nak buat tempat yang cantik, ada tempat menghijau dan ada air yang mengalir. Inilah keindahan pada gambaran pikiran manusia. Maka Quran memilih satu unsur. Unsur itu bila ditarik masuk, siapa saja fix boleh masuk. Siapa saja Quran ini dibaca pada bangsa apa pun, sebut tempat yang indah, kebun-kebun menghijau, mengalir di bawah sungai-sungai, kita dapat faham tempat ini cantik. Kalau kita tahu seperti di dalam mahligai yang cantik, Badui Padang Pasir tak syok, dia seronok duduk dalam khemah. Macam Gaddafi dulu kan, dia seronok duduk dalam khemah tu. Ada cerita apa, Raja Fahad buat rumah untuk Badui. Lah kali dia bubuh unta alam tu, dia ambil pacak khemah depan rumah kan. Dia kira macam orang kata, orang tak tahu asli, tak tahu kan. Tak syok, dia syok. Tapi bila sebut tempat menghijau, semua orang suka. Kalau aku cukup tak suka tempat hijau ni. Aku kalau suka tempat kawasan pokok kering, cukup suka aku. Hak tu tak payah lah, seorang dua keluar pada tabiat tu tak payah. Tapi Quran ambil satu ciri. Sebab tu Quran mengulangi. Semua tempat tak sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Kerana itu dia panggil Syed Qutb sebut sebagai fannut taswir. Al-fannut taswir maksudnya kesenian di dalam menggambarkan. Tuan-tuan, Quran, tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi tengok satu tempat, katalah satu orang yang cantik ataupun lelaki yang handsome, lawa, orang ada hidung mancung, kulit putih, kita boleh cerita, tapi kita tahu macam mana kita cerita pun masih ada limit, masih ada had,
Hak kita nak buat keluar sepenuhnya tu tak keluar. Tak sama yang macam, sebab tu dia laisal khabar kal muayyan. Tidaklah seperti berita tu seperti benda tu kita tengok sendiri. Sebab tu dia ada ilmu yaqin, dia ada ainul yaqin. Ilmu yakin, kita yakin benda ni, kita memang kita yakin ada syurga. Tapi kita bila tengok syurga, ainul yaqin, mata yang yakin. Kita tahu ada Mekah, tapi kita kata tak pi lagi setengah orang. Bila sampai tu tengok Mekah, tengok Kaabah, walaupun dulu pun yakin, tapi yakin dengan hak tengok sendiri ni dia lain. Sebab tu kita sebut dalam Quran sebut ilmul yaqin dan ainul yaqin. Ainul yaqin. Quran apabila dia nak menceritakan sesuatu, oleh kerana bahasa, kok mana indah bahasa Arab. Bahasa Arab ni indah. Burung hak nak terbang lain, hak dah terbang lain, duduk tengah terbang lain, punya indah. Pun bahasa tetap ada limit dia. Bahasa ada had dia, dia tak boleh pi. Macam kita tengok satu benda, aku nak cerita kat hang pun tak tahu, hang tengok sendiri lah. Faham tak? Walaupun begitu bahasa manusia, tapi Quran, oleh kerana kadang-kadang oleh kerana bahasa tak dapat sampai, dia pilih perkataan yang bunyinya sampai, dengung bunyi itu sampai. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang Arab bila baca, dia rasa ayat itu smooth, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan rima yang dia pilih, dia membantu maksud ayat. Ini bila tuan-tuan pergi belajar bahasa Arab, itu antara kelebihan buti yang kena bom tu. Hak buti kena bom, hak kita bagi pandangan tu, dia terkenal sebab antaranya dia kelebihan tentang at-taswirul fanni ni. At-taswirul fanni maksudnya bagaimana Syekh Qutb sebut at-taswirul fanni, kesenian menggambarkan sesuatu. Setengah orang kita dengan dia tengok, tapi dia pergi cerita ke orang, kita yang tengok pun meleleh, yang meleleh. Hebatnya cara dia cerita. Jadi Quran bila nak buat fan, kehalusan taswir itu, dia bukan saja guna bahasa, menggunakan pemilihan perkataan, hatta bunyi, dengung, kesemuanya. Rima-rima itu bila digabungkan. Sebab itu para penyair tidak boleh menjawab Quran. Kita mungkin tak rasa benda tu. Sebab apa? Sebab kita bukan orang yang bukan orang Arab, ataupun orang yang tidak mendalami bahasa Arab. Tapi bagi orang yang mendalami bahasa Arab, yang hidup dengan bahasa, penyair-penyair yang datang jumpa Nabi, bila Nabi baca potong ayat Quran, dia kata ini bukan syair, ini bukan jampi sihir. Demi Allah, ini satu perkataan yang hebat. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Sebagian ulama kata an-naba'ul azim bukan saja kiamat, an-naba'ul azim Quran. Mereka bertanya tentang apa? Tentang berita yang maha besar. Sebab tu hatta apabila orang Arab sendiri dah hilang bahasa mereka, mereka dah tak dapat rasa keindahan potongan-potongan ayat Quran. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang beriman, mudah-mudahan kamu berjaya. Tuhan kata orang beriman kena bertaubat. Orang beriman kena taubat. Dan kita disunatkan bertaubat, kata Imam Ibn Kathir, apabila sampai umur 40 tahun, taubat ni sekali. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Apabila sampai matang dan sampai umur 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Jadi kita taubat lagi. Bila sampai umur 40, kita minta Tuhan bagi kita bersyukur di atas nikmat yang dia bagi pada kita. Minta juga supaya kita ini dibaiki zuriat keturunan kita, dan kita taubat kepada. Walaupun kita takut tak ada salah apa, taubat. Tajdidut taubah.
membaharukan taubat. Quran dan kita patutnya membanyakkan istighfar, dan Quran kata taubat menyebabkan seseorang berjaya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi man halafa faqala fi halifihi billata wal uzza faqul la ilaha illallah wa man qala li sahibi ta'al uqamiruka falyatasaddaq, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah katanya, daripada Nabi kata sesiapa yang bersumpah dalam sumpahnya kata billata wal uzza, dengan Lata dan Uzza. Ni orang-orang dahulu, orang Arab Mekah. Depa bukan Arab Mekah aja, Arab lain. Depa bila musim haji, depa memang mai haji. Haji ni berhala utama Lata dan Uzza. Lata ni nama seorang lelaki, Lat. Lat ni nama seorang lelaki, dan Uzza ni mai kemudian sikit. Orang-orang yang dianggap istimewa di kalangan masyarakat ketika itu. Uzza yang ni mereka import mai daripada luar. Dah lama dah duk biasa. Sumpah sikit bil Lata wal Uzza, dengan Lata dan Uzza. Benda tu duduk di mulut. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang pergi sumpah dengan Lata dan Uzza, sebutlah balik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ataupun kita dulu dia baru masuk Islam, dia Kristian, bila sumpah dia sebut Jesus, ataupun dia sumpah dia sebut nama Tuhan dia, bukan kerana dia beriman lagi dengan Tuhan tu, tapi duk terbiasa benda tu. Maka kita, Nabi kata sebut apa? La ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Iqrar balik syahadah. Bukan tanda dia jadi kafir, tak. Tapi kembali kepada perkataan yang betul. Melainkan masa dia sumpah tu memang dia duk beriman dengan Lata dan Uzza. Sekarang ni tak ada lah, tak boleh lah kita duk sumpah Lata dan Uzza, tak pasal. Pasal kita tak ada kena-mengena. Tapi mungkin orang dulu, misalnya kata kita ni dah duk terbiasa, masuk hutan je minta tumpang tok nenek, anak cucu nak lalu. Dah lama duk amal khurafat, baru jumpa sunnah kemarin dulu. Hang ni apa ni? Sorry, duk terbiasa. Kita berkata la ilaha illallah, ikut hadis ni. Kita tak hang kata macam tu habis orang tahu tak? Tak. Kita dah terbiasa, bukan kita niat. Kita dah tak mau dah akidah yang salah ni, tapi terbuat. Kita terbuat, maka kita tahu. Ataupun siapa yang kata ta'al uqamiruka, mari sini kita berjudi. Dia kaki judi. Dia tulis itu apa? Berjudi. Mari sini kita berjudi. Falyatasaddaq. Nabi kata sedekah, maka hendaklah dia sedekah. Ulama khilaf dalam mensyarah hadis ini. Kata depa sedekah semua duit nak tarik nak judi tu. Kita kaki judi, jumpa member kira duk ajak main judi. Jumpa member kira pi ke meja main, kira nak bertaruh. Main badminton pun jom. Main, kita main. Aku kalah, aku belanja, hang kalah, main belanja aku. Judi tu. Dia tak sebut terap judi, kita ingat tak berjudi. Syok-syok judi lah tu. Nabi kata kalau pidah kata macam tu, sedekah. Ulama khilaf. Nak sedekah hak kita niat semua tadi ke? Ataupun sedekah sikit bagi kata nama sedekah. Satu pendapat kata sedekah semua hak kita niat. Pendapat yang kedua saya rasa hak kedua ni lebih tepat kot. Pasal Nabi tak sebut kadar. Sedekahlah sikit. Di samping kita taubat, tak mau benda tu, kita ambil duit kita pergi sedekah sikit. Tanda tak, benda ni kita tak mau buat. Kita sedekah. Kita sedekah. Ini Al-Imam Nawawi jawab hadis ni kepada soalan kalau kita kata satu benda yang salah dan buat benda yang salah, apa patut kita buat? Contoh benda di sini dia buat, dia kata kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Habis lah tuan-tuan kitab ni. Tinggal bab yang last untuk kita baca insya-Allah.
khatam lah tuan-tuan, dan kemudian dapat ijazah sanad. Lepas tu kena bayar pula duit kat saya buat atas. Macam tu lah. Okey, ada soalan tuan? Ha? Ayak ni tak ada straw. Ni surat cuti sakit. Kau ni. Apa perbezaan antara Khawarij dan Syiah? Khawarij dan Syiah ni memanglah perbezaan, tapi kedua-dua yang sama satu. Kedua-duanya mazhab yang sesat. Yang beza satu. Khawarij korang bohong ataupun tak berapa dikesan dia berbohong. Syiah kerja bohong . Sebab itu Khawarij ni ahli hadis bincang, kalau hadis riwayat Khawarij ni nak percaya ke tak? Sebab Khawarij kata buat dosa jadi kafir. Kalau dia bohong Nabi jadi kafir. Pada sisi dia lah, pada anggapan dia. So macam mana boleh terima ke riwayat Khawarij? Ada khilaf dalam hal ni. Tapi ada juga rawi Khawarij di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu Imran bin Hittan, Khawarij. Imran bin Hittan ni dikatakan orang dia tak lawa, hitam. Dia ada riwayat dia, cuma ahli sejarah kata untung dia dapat bini lawa. Dia tak suka kat Sayyidina Ali. Khawarij kata buat dosa jadi kafir. Slogan Khawarij ketika itu, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak hukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Khawarij mengkafirkan pemerintah yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafirkan Ali, kafirkan Uthman, kafirkan Muawiyah, kafirkan Amr bin As. Ini Khawarij dalam sejarah mereka. Dia punya masalah Khawarij ni bukan isu lawan kerajaan. Isu usul, kalau kata yang bangkit menentang pemerintah, Aisyah ada rekod, Muawiyah ada rekod, Al-Husain bin Ali ada rekod. Isu Khawarij ialah mengkafirkan orang Islam. Orang selalu fikir Khawarij ni setengah macam geng-geng Mat Khali. Dia fikir Khawarij ni kerana lawan kerajaan jadi Khawarij. Tapi perbuatan hampa tu sendiri Khawarij. Ada unsur Khawarij. Siapa saja orang yang tak sependapat dengan hampa di dalam fiqh ataupun di dalam akidah, ulama-ulama yang tak sama dengan hampa, terus hampa kata sesat. Itu ruh Khawarij lah. Cuma Khawarij lajak lagi, dia kafirkan. Dia kafirkan. Sebab isu Khawarij dia dimarahi bukan kerana soal dia lawan kerajaan. Lawan kerajaan tu satu hal lah. Dia perang dengan kerajaan tu satu kesalahan. Perang dengan kerajaan tu satu kesalahan. Kerajaan tidak diperangi sehingga menumpahkan darah. Itu salah. Perbuatan memerangi pemerintah dengan senjata hanya kerana perkara yang ijtihadiah, walaupun pemerintah itu fasik dan zalim, tak boleh perangi dia dengan senjata yang akan menyebabkan tumpah darah yang lebih banyak. Memang ini perkara yang disebut oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Hak tu betul. Pendirian Ahli Sunnah tak boleh perang. Khawarij ni bukan saja perang, dia kafirkan. Dia kafirkan, dan panjang tuan-tuan boleh tengok cerita-cerita kita Khawarij sebelum ni. Nabi kata yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tercabut daripada agama seperti mana anak panah tercabut daripada busarnya. Khawarij. Malam sujud ayak mata, dai hitam solat, siang memerangi dan mengkafirkan orang Islam, bunuh anak-anak yang tidak berdosa. Dari segi fikrah, dua mazhab yang paling ideal, mazhab yang paling kita kira hebatlah. Satu Khawarij, bukan hebat,
Nak buat manusia jadi hebat. Iaitu mazhab yang kata buat dosa besar jadi kafir. Bayangkan kalau mazhab ni tak betul. Tapi kalaulah semua orang menganut benda macam tu, tak ada orang buat dosa besar. Tapi agama sebab tu ada peruntukan taubat. Kita baca tadi. Agama kata taubat, Tuhan ampun orang taubat. Tuhan tak kata siapa yang buat dosa tu maka dia telah jadi kafir. Tapi Tuhan suruh dia taubat. Khawarij akhirnya tak boleh hidup. Hidup di pegunungan, lari berperang sehingga pergi ke kawasan Oman. Di Oman, last dia punya benteng Khawarij. Hidup di pegunungan, membentuk kerajaan. Akhirnya Ibadhi itu sebahagian daripada Khawarij. Tapi dia tak terlalu agresif macam Khawarij dulu. Dia tak perang orang Islam. Dia kata tak perlu lagi. Dulu dia i'tiqad orang yang tak sama dengan mereka mesti diperangi. Tapi dia dah tak perangi. Dia kata siapa yang buat dosa besar kekal dalam neraka. Walaupun tak tercabut iman, tapi dia sikit dia ubah. Tapi Ibadhi yang menjadi mazhab di Oman. Tuan-tuan pergi di Oman ni, negeri dia cantik. Bukanlah cantik negeri tepi laut kan. Tapi orang dia baik-baik. Jauh lebih baik daripada orang Arab lain. Bahasa baik, pakai putih, cantik. Dengan tuan-tuan tengok Sultan Qaboos tu kan. Negeri dia cantik. Tapi semayang, orang Malaysia ramai sana. Kita pergi semayang di masjid, saya tengok dia sedikit condong macam mazhab Syafi'i dan Mabukau. Tapi depa mazhab Ibadhi. Ada ceramah saya tentang mazhab Ibadhi masa saya di Oman jawab soalan tentang Ibadhi. Syiah terkenal dengan bohong. Hadis palsu main daripada dua kumpulan menurut ulama hadis. Pertama, geng Zuhad, geng-geng ahli sufi. Yang kedua, geng Syiah. Geng ahli sufi itu bukan tak bagus, tapi banyak terlajak bagus. Dia jadi syok buat hadis dan dia nak bagi orang jadi baik, dia reka hadis. Syiah pun begitu, ahli keinsafan sebagai ulama hadis. Hatta dalam Sahih Bukhari ada rawi yang Syiah. Antaranya Aban bin Taghlib, rawi yang Syiah. Al-Imam Al-Zahabi sebut dalam Mizanul I'tidal bila mengulas rawi-rawi yang ahli bid'ah ni, fa'alaihi bid'atuhu wa lana sidquhu. Dia tanggung dosa bid'ah dia, kita ambil kebenaran dia. Ini dia panggil hubungan manusia. Sebahagian para rawi, dia walaupun orang kata dia tu ahli Syiah, tapi dia tak macam kita lah, memang dia tu Syiah, tapi dia tak bohong dia ni. Aku kenal dia. Tapi atas-atas patut bohong lah. Tapi melalui pengenalan peribadi, mereka ambil sebahagian rawi. Yang ni dianggap special case yang panjang perbahasan ulama mengapa rawi-rawi ni ada, tapi bukan untuk dibahas tu tuan-tuan. Saya mengajar ilmu hadis, takhrij, saya cerita budak-budak panjang bab ini tentang rawi-rawi yang macam ni. Okey. Syiah dia kelompok yang kedua terbesar lah. Tidak macam Ibadhi tadi, Khawarij. Syiah terbesar. Di Iraq banyak, saya ingat di Iraq hampir sama banyak dengan Sunni. Di Iran majoriti. Dan kita kena ada satu perbahasan asing tentang Syiah ni, kerana Syiah ni kena ada dua, pendirian politik dan pendirian akidah kita mesti berbeza. Tuan-tuan pergi naik di Iran, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan jumpa orang Syiah. Sebagai satu manusia umum, kita kena bersembang macam biasa. Tak jumpa Syiah nak berluku kepala dia. Oh, Syiah. Kita kena ada nilai kemanusiaan juga. Dia lahir di Tehran. Makcik tu siapa ada nak bagi tahu apa kat dia? Duk Ali gitu kan. Jadi kita kena ambil kira Tuhan Maha Pengasih. Rahmati sabaqat ghadabi, Tuhan kata. Rahmat aku mengatasi murka aku. Tuhan lebih tahu tentang mereka. Mereka tak tahu. Bukan ada semua Tok Syekh Sunni Tok Pi. Ayatullah tu mungkin akan berdiri di hadapan Tuhan kerana menghalang kebenaran sampai. Tapi orang Syiah awam, apa dia tahu? Macam orang kampung awam pun tak tahu.
Orang kata baca ya hanana jadi baik, dia baca. Bukanlah salah kan. Orang kata forward SMS ini insya-Allah akan mendapat rezeki petang ni, dia forward. Syarikat komunikasi yang pergi buat tipu kita. Dia percaya. Lepas tu dah forward dah 10. Saya buat tu, macam mana Ustaz? Kata entah forward. Buat apa? Dah depa kata dapat masalah kita akan diselesaikan. Sahabat kata, mesej tu kena. Mesej rawi pun tak ada kan. Percaya. Tak dekat syarikat tu. Orang awam. Susah dia. Jadi Tuhan Maha mengetahui kan. Memandangkan musim bola sepak Champion League, saya bangun bukit 2.45 untuk menonton bola. Hadis Qudsi kata Allah turun 1/3 malam. Bagaimana dikatakan 1/3? Sulusul akhir, 1/3 yang akhir. Bukan 1/3 yang awal. 1/3 yang awal dia bagi kita main bola dulu. Dah. Sulusul akhir. 1/3 malam yang akhir lah. 4, 5 dan 3 kata lebih sikit dah mula masuk. Agama taklah kata salah nak tengok bola. Tapi manusia ni dah tengok bola, dah bangun dah. Hak dah kita dah berkenan sangat bola tu. Tapi ambil lah juga peluang dah bangun tengah malam, ambil wuduk mayang ada rakaat. Mintalah doa kat Tuhan. Kan? Minta yang patut. Janganlah sampai duk tunggu masa iklan boleh semayang. Tapi jangan masa semayang pun kita duk tengok ini. Gol lah. Janganlah. Kadang-kadang saja nafsu kita kan. Kita tak apa. Mungkin saya nak kata tadi saya bukan minat bola ni. Pasal bola benda satu dia berebut saya geram. Apa nama, tapi ada orang minat saya tahu. Tapi saya tak minat pun saya pergi Barcelona. Saya pergi lah Padang ada main tu. Apa nama, Barcelona tuan-tuan pergi memang bola, Padang semua orang murah baju. Orang pergi sebab murah tak beli baju. Oh senang ni, originalnya tempat dia sendiri. Saya tak beli kan, tak ada minat apa. Bukan salah, orang minat pun tak salah kan. Tapi bagi hak, bagilah dah kita bangun dah semayang dah rakaat. Ataupun sementara duk tunggu bola tu istighfar. Pasal waktu sahur ni solat 2 rakaat ataupun kita wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, jadi istighfar. Apakah kita ulum hadis yang sesuai dibaca untuk permulaan? Nak kena tengok kalau boleh harap. Tapi ulum hadis ni permulaan mungkin mula sangat basic. Siapa yang tak boleh ulum hadis syaraf qudah kot, dengan baris apa semua dah untuk very basic lah untuk siapa nak belajar ulum hadis. Tapi kalau bagus dia kena baca yang ni ya. Tengok dia bermula. Apakah perbezaan yang ketara antara manhaj mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam mentad sahih dan mentad dhaifkan hadis? Tuan-tuan mutaqaddimin mutaakhirin ni tuan-tuan apa? Tak apalah, ada orang bahas tapi saya malas nak panjangkan perbahasan di sini. Tuan-tuan, pertama macam mana nak tentukan mutaqaddimin dengan mutaakhirin tu dulu? Ibnu Salah telah buat fatwa pada zaman dia. Ibnu Salah ada buku dia terkenal Ulumul Hadis, Muqaddimah Ibnu Salah. Ibnu Salah kata kita tak boleh dah untuk menentukan sahih tad'if, sahih dhaif hadis ni cukup dengan buah-buah orang lama lah. Tapi benda berlaku sebaliknya. Ulama-ulama mai yang selepas pada tu hukum hadis. Al-Mizi tahun 742 dia hukum hadis sahih dengan tak sahih. Az-Zahabi tahun 748 meninggal, mereka juga hukum hadis. Bahkan Az-Zahabi telah takhrijkan nilai semula hadis-hadis yang diputuskan oleh Al-Hakim Al-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Al-Mustadrak tu dia kata ni Mustadrak ala Sahihain. Semua hadis ni hadis sama ada tarah Bukhari ataupun tarah Muslim ataupun mencapai tarah kedua-duanya. Tapi ulama-ulama hadis
Khusus termasuknya Az-Zahabi keluarkan, bukan macam tu. Ada juga hadis yang tak tercapai, ada yang dhaif, bahkan ada yang dipalsukan. Umpamanya Az-Zahabi, mari kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menilai juga hadis. Dia tahun 852 Hijrah. Berapa ratus tahun selepas Ibn Salah, tahun 600 lebih. Sebelum dia Al-Hafiz Al-Iraqi, tahun 806. Ini ingat. Semua ini menunjukkan bahawasanya mutaqaddimi masuk terdahulu dan kemudian. Terdahulu dan kemudian ni siapa? Hatta Abu Isa At-Tirmidzi, dia dah hukum dah hadis. Tapi hadis yang sama dihukum oleh ulama pada zaman dia pun berbeza-beza pendapat. Ibn Hibban umpamanya, keputusan dia ada perbezaan. Bukan saja perbezaan dalam menilai. Kenapa berbeza? Kerana di kalangan tokoh-tokoh ulama, dia panggil ulama al-jarh wa ta'dil. Ulama jarh wa ta'dil ni ada 3 kelompok. Satu, ulama yang memang dia panggil mutasyaddidin, muta'annitin. Ulama yang memang keras hukum orang, seperti Syu'bah bin Hajjaj, seperti Yahya bin Ma'in. Orang-orang ni dan ramai lagi yang mereka ni, seperti Abu Hatim Ar-Razi. Depa ni kerana satu dua kesalahan, kadang-kadang depa telah tad'ifkan rawi. Ada ulama yang mutasahilin, yang mudah. Hanya rawi itu diriwayatkan oleh orang lain, ambil daripada dia, 2 orang ambil hadis daripada dia, dia angkat darjat rawi itu menjadi rawi yang siqah. Seperti Ibn Hibban, terkenal di kalangan mutasahilin. Seperti Al-Hakim An-Naisaburi juga. Ada ulama yang pertengahan, seperti Imam Ahmad, seperti Al-Bukhari. Dan ada ulama yang keras untuk sekelompok orang, macam Al-Juzajani. Dia kalau riwayat-riwayat ahli Kufah, ramai ahli Kufah yang kena tajrih dengan dia. Maka satu rawi, kemungkinan kita dengar orang ni kata dhaif. Hatta Imam Syafi'i yang hebat tu, Imam Syafi'i, yang Sufyan Al-Thawri sebut secara umum, dia kata misluhum la yus'aluna anhum wa hum yas'aluna anna. Orang seperti mereka tidak ditanya tentang mereka, mereka tanya tentang kita. Yahya bin Ma'in kata wa Syafi'i dhaif. Imam Syafi'i dhaif, dia kata. Demam dengar. An-Nasa'i kata Abu Hanifah dhaif. Orang, maka datang Az-Zahabi buat Mizanul I'tidal, mengimbangkan balik semua benda ni. Datang Ibn Hajar buat Lisanul Mizan, Lisanul Mizan, buat Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib. Itu mutaakhirin dari segi zaman dibanding ulama hadis. Tapi kalau dah zaman kita dengan Albani mutaakhirin, depa tu jadi mutaqaddimin belik ya. So bincang zaman mana? Ikutlah siapa nak bincang apa. Kadang-kadang ini satu ilmu yang mana ahli-ahli ilmu bincang. Tapi kadang-kadang mamat ni baru gunting kaki seluar kemarin dulu lah, kemudian nak jadi ahli hadis hari ni. Tu masalah. Kalau dia masuklah internet macam ahli hadis, baru kaki seluar pun baru gunting dia, nak bagi singkat. Cakap jarah wa ta'dil, tajrih kutub, tajrih apa, ilmu jarah wa ta'dil, hang baru dengar perkataan tu. Ini satu ilmu yang ada fan. Mengajilah ilmu jarah. Saya ada, itu saya pergi satu tempat, satu orang ada keluar dalam YouTube tentang jarah ta'dil. Hatta bila dia tanya kita tahu bahawasanya dia tidak melengkapi pengetahuan tentang ilmu jarh wa ta'dil. Ini ilmu. Dalam ilmu jarh wa ta'dil banyak perkara-perkara yang hebat berlaku. Bukan semua yang disebut oleh ulama jarh ta'dil tu ditelan. Kalau ditelan kacau kita. 2 orang tokoh besar dalam jarh wa ta'dil
Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua-dua ni kata Imam Bukhari dhaif. Mau? Demam kalau dia ambil hadisnya. Dan ulama-ulama pada zaman Bukhari ramai, termasuk jarah ta'dil besar, termasuknya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang berkelahi dengan Imam Bukhari. Dia mentadhaifkan Bukhari. Sebab tu kita, ni Madkhali kata, ni Albani kata, depa ni ulama hadis kita nak terima. Syekh, ulama hal lebih besar daripada tu pun orang tak telan bulat-bulat, orang nilai balik. Orang nilai balik peribadi-peribadi yang ditomah itu. Ada, hatta di kalangan ulama, ada di kalangan mereka yang terlepas cakap kerana khilaf. Macam Az-Zuhli bergaduh dengan Al-Imam Al-Bukhari. Dalam At-Tarikhul Kabir, Al-Bukhari nakalkan satu perkataan daripada Sufyan As-Sauri mengenai Abu Hanifah, lam yulad fil Islam mauludun ash'amu min. Tidak lahir dalam Islam anak yang lebih celaka daripada Abu Hanifah. Tak patut perkataan tu. Tapi Sufyan As-Sauri dinakalkan. Bukhari sebut, Bukhari ni dalam sejarah dia tak tajrih rawi, melainkan sebut perkataan dia fihi nazar. Sebut walahu manakir. Sebut orang yang riwayat tak boleh pakai pun tak boleh, dia ni kena tengok balik. Maksudnya kita tak boleh pakai lah kalau Bukhari kata macam tu. Kerana Bukhari ni tak keluar perkataan yang berat kat orang. Tapi bila Sufyan Ats-Tsauri kata tidak lahir dalam Islam anak yang lebih tak guna daripada Abu Hanifah, Bukhari diam. Bukan kerana Bukhari setuju. Saya pada keyakinan saya dia tak setuju. Tapi barangkali dia nak ajak sikit anak-anak murid Bukhari, anak-anak murid Abu Hanifah yang ekstrim, tak tentu kalau yang rasa semua tok guru dia best, yang selalu duk tajrih Bukhari. Barangkali dia ada nak marah sikit kepada dia, just tinggal benda tu. Bukan perkataan dia, bukan perkataan dia. Tapi aku nak habaqkan ada orang kata macam tu lah. Ilmu ini satu ilmu yang bahar, lautan. Mari budak-budak internet ni pergi beli seluar, pergi potong kemarin dulu. Tu dia, kita kena tahdir. Ulama jarah wa ta'dil telah menyebut. Alamak ya akhi, itu bukan salafi, itu salah pi. Ada yang salah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. InsyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.